kita akan bincangkan ini suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik letak O. Sesarannya diberi oleh S sama dengan 2 T kuasa 2 tolak 5 T tolak 3 dengan T lah masa selepas gerakan bermula. Cari sesaran seketika. So apa maksud sesaran seketika? Sesaran pada masa tersebut. So bila T sama dengan kosong, just masukkan je lah dalam persamaan sesaran. So S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 kan. So awak nak masa pada masa T sama dengan kosong, berapa sesaran dia, berapa, kat mana zarah tu berada. So awak hanya perlu buat tapak dia macam ni dan masukkanlah masa yang awak nak. So dalam kes ni yang pertama T sama dengan kosong. So awak masukkanlah sini kosong, sini kosong. So awak akan dapat jawapan dia negatif 3. Okey, apa maksud negatif 3? Negatif 3 tu bermaksud zarah berada di 3 meter kiri O. Okey, ni tak perlu tulislah dalam exam. Saya cuma nak bagi tahu pergerakan dia je lah. Okey, so B pula. Kalau B, awak hanya perlu gantikan dekat tapak dia tu, gantikan 2. So kat sini 2. 2. So awak kira lah 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 tolak 10. Tolak dengan 3. So jawapan dia akan jadi negatif 5 meter. Ni ada pengiraan tak boleh terus tulis jawapan. Nanti tak dapat K1. Okay, ada dalam exam awak tu ada kawan awak jawapan dah betul. Pengamiran contohnya. Dia tak masukkan nilai nombor tu. Dia tak masukkan. Dia kira guna kalkulator tu dapat jawapan. Tak ada K. K tu kerja. Tak ada tunjukkan jalan kerja. Tak dapat walaupun jawapan awak ni. So awak hilang 2 markah kat situ. Okay, so B. Bila zarah itu mula melalui titik O. So takrifan tu kalau ingat tadi, kalau melalui titik O. So melalui titik O ni, takrifan yang ada dalam infografik kawan awak, melalui titik O ni bermaksud S sama dengan kosong. So kita samakanlah persamaan sesaran tu, kita gantikan S tu kosong. So 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 sama dengan kosong. So jadinya guna kuadratik ni, faktorkan sama dengan kosong. Okay, biasanya soalan gerakan kinematik linear ni boleh guna pemfaktoran teruslah. So awak boleh tekan kalkulator. So awak tekan masuk kat A 2, B negatif 5, C negatif 3. So awak akan dapat jawapan dia T sama dengan 3. Satu lagi T sama dengan negatif 1/2. So kita isi balik dalam bracket ni. T tolak 3, 2T tambah 1. Okay, so kita deal dengan masa. So masa tak boleh negatif. So kita tulis jawapan dia T sama dengan 3. Okay, lagi satu teguran saya. Ada lagi yang masih buat tanda ni. Jangan buat apa-apa indication yang menyatakan itu jawapan akhir awak. Tak payah buat apa-apa. Tak payah buat, ada yang buat hashtag. Tak nak. Jangan. Okay, ingat. Jangan biasakan. Walaupun awak confident 500% pun jangan buat. Okay, so T sama dengan 3. Okay, berada 9 meter di sebelah kanan titik O. So sebelah kanan maksudnya positif 9. So hanya perlu gantikan 9. So 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 sama dengan positif 9. So jadikan dia bentuk up. Dia akan jadi 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 12 sama dengan kosong. Okay, lepas tu ambil kalkulator, fakturkan lah. Kat sini tak boleh nak kecilkan, boleh terus tekan kalkulator. So awak akan dapat jawapan dia T sama dengan 4. Satu lagi, T sama dengan negatif 3/2. Isikan dalam bracket. T tolak 4. 2T tambah 3 sama dengan kosong. So tulis T sama dengan 4 sebab masa tak boleh negatif. Okey, yang C, tentukan julat masa dalam saat apabila zarah itu berada di kanan titik O. Okey, julat. Bila kaitan dengan julat tak boleh ada sama dengan, banyak kali dah saya tegur yang tu, julat tak boleh ada sama dengan. Okey, so saya tulis lagi kat sini. Julat mesti lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Okey, tak boleh ada sama dengan dalam jawapan awak. Okey, tak boleh ada sama dengan.
Okay, julat masa bila Zara itu berada di kanan titik O. So berada di kanan, berada bukan bergerak, berada. Berada di kanan maksudnya lebih besar daripada kosong. Cuma tak tahulah kat mana kanan dia tu. Mungkin positif 1, 2, 3, 4 tak tahu. So dia lebih besar pada kosong. Ataupun Zara berada di 4.5 meter kanan O. Sebab tu dia punya notation dia lebih besar pada kosong. Okay, just tukar sama dengan tu jadi lebih besar pada kosong. S masih sama. So 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Okay, Zara berada di kanan. Berada maksudnya sesaran. Kanan lebih besar pada kosong. Okay, so benda ni sama dengan yang soalan A. Faktor. Yang mana soalan A tadi? Ni soalan B ni. Okay, cuma bezanya kat sini sama dengan kat sini lebih besar. So saya boleh salin je lah pemfaktoran saya kat sini. T tolak 3, 2T tambah 1 lebih besar dari kosong. Stop kat sini je lah. Tak boleh lah ikut benda ni. Benda ni sama dengan semuanya. So ingat soalan julat tak boleh ada sama dengan. So dekat sini, ini saya ulang juga soalan kuadratik ni ketaksamaan kuadratik. Okay, so kat sini stop sampai sini sahaja. Apa yang perlu buat adalah awak perlu buat graf. Okay, ni buat graf senyum. Kenapa graf senyum? Sebab 2T kuasa 2. 2 tu positif. Paksi Y tak payah lukis. Okay. So awak isikan dia punya punca. Punca tu apa? Punca tu adalah nilai bagi T. So T dia sama dengan 3 kan? So kita letak sini 3. Sini negatif setengah. Okay, ini soalan ketaksamaan kuadratik tingkatan 4 tahu ulang balik ni. Okay, ni lebih besar. Lebih besar maksudnya julat dia kawasan belah atas. Atas graf. So awak akan lorikkan kat sini. Okay, dekat sini dengan kat sini. Okay, tapi pengecualian bagi masa dia akan berhenti sampai O sahaja. T sama dengan kosong. Sebab masa tak boleh negatif. Betul? Okay. So ingat masa tak boleh negatif. So kalau awak ada punca dia negatif setengah tu awak boleh abaikan lah. So awak punya pemerhatian hanya T kosong. T lebih kosong atau lebih pada kosong lah. So dalam kes ni lorikkan awak di sini. So tak ada efek pada kosong ni. So kita takkan baca kosong ni. So kat sini maksudnya dia punya ni kawasan dia banyak lah ke sini semua naik atas semua kan. So penyelesaian dia lah T lebih besar daripada 3. Okay, ini jawapan dia. Okay, jangan buat garis, jangan buat apa. Just tulis T lebih besar daripada 3 je. Jangan ada buat garisan hashtag oleh itu ke apa, jangan buat. Okay, settle Okay, boleh press hand. Masih ada dengan saya? Okay. Ini sambil-sambil ni dia guna semua pengetahuan mengenai bab-bab yang lepas ni kita ulang balik. Okay, nombor 2 pula. Satu Zara ni halaju, persamaan halaju dia bagi. Cari halaju seketika pada masa T sama dengan 3. So kita perlu masukkan je lah dalam persamaan halaju tu gantikan T3. So V sama dengan, cara menjawab tu tak bagi cuai. Kalau awak bijak macam mana pun kena hati-hati. So awak tulis persamaan halaju macam ni. Kalau saya lah kan, saya selalu macam tu. Saya akan buat macam tapak dia dulu. Supaya saya tak cuai. Macam ni saya akan buat tapak baru saya isi nilai dia. So kat sini dia nak halaju seketika pada masa 3. So letaklah 3 kat sini. Okay, so awak kira lah guna kalkulator ke nak congak ke kira. So 3 kuasa 2 9. 9 tolak 24 tambah 7. So V sama dengan negatif 8. Okay, negatif 8 ni apa maksud dia? Ini tak payah tulis dalam keksa, saya cuma nak kita bincang je lah. Negatif 8 maksudnya halaju negatif bermaksud Zara sedang bergerak ke kiri. Okay. Okay, B. Hitungkan nilai-nilai T. So ini ada nilai-nilai. Maksudnya ada lebih daripada satu nilai T. Zara itu berhenti seketika. Kita dah jumpa datum dia ni. Zara berhenti seketika. Okay, Zara berhenti seketika bukan bermaksud sesaran dia kosong Dia boleh ada kat mana-mana lepas tu dia berhenti kat red R. So maksudnya dia berhenti je, kita off. So V sama dengan kosong.
So zarah berhenti seketika ni ingat tarifan dia V sama dengan kosong. So kita masukkan kosong dekat V tu. So T kuasa 2 tolak 8T tambah 7 sama dengan kosong. So selesaikan secara kuadratik, tekan kalkulator. So bila tekan kalkulator masukkan A, B, C. So kita akan dapat T sama dengan 7. Satu lagi T sama dengan 1. Okey, dua-dua nilai positif. So dua-dua kita ambil. Kat sini tulis T tolak 7, T tolak 1. Okey, C. Tentukan julat. So kita ada perkataan julat kat sini. Julat tak boleh ada sama dengan dia lebih besar, lebih kecil ataupun lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Okey, kat sini zarah bergerak ke kiri. So dia bergerak ke kiri maksudnya V kurang pada kosong. Okey, cuma kita tak tahu nilai dia berapa. So bergerak ke kiri tu maksudnya V lebih kecil pada kosong. So saya akan tulis V lebih kecil pada kosong. Ni bergerak ke kiri. Laju dia negatif. Okey, so V kita masukkan persamaan V. T kuasa 2 tolak 8T tambah 7 lebih kecil daripada kosong. Okey, soalan C sama dengan soalan B. Cuma bezanya soalan B kita buat sama dengan kat sini. Kita nak cari betul-betul hal laju dia ketika zarah itu berhenti seketika kan. Cuma kat sini kita boleh guna perfaktoran sahaja. Lepas tu jangan guna T sama dengan 7 ni. Tak boleh ada sama dengan, kita ambil 7 dengan 1 saja. Okey, so kita masukkan dalam bracket T tolak 7, T tolak 1. Ni punca dia. So kita lukis graf senyum. Kenapa graf senyum? Sebab T kuasa 2 tu perkali di depan dia 1. So kita letak sini 1, sini 7. Okey, kita letak punca dia. Punca dia adalah 7 dengan 1. So nak letak 1 dengan 7 tu kena ikut garis nombor lah Jangan awak letak 7 kat belah kiri pula kan. Okey, tengok ketaksamaan dia. Kurang. Kurang bermaksudnya kita akan tengok kawasan di sebelah bawah graf. Okey, sebab kita kan belajar pengatur caraan linear. Kalau kurang maksudnya dia tengok bawah. So bila awak tengok bawah paksi ni, graf awak hanya ada di kawasan ini sahaja. So dia berada dalam lingkungan mangkuk ni sahaja. So cara nak jawab, dia berada dalam 1 dengan 7. So dia punya ketaksamaan ni mesti betul T lebih besar pada 1, kurang pada 7. Okey. Okey, boleh? Raise hand. Alright. Okey, soalan nombor 3. So 3 ialah pecutan. Okay, cari pecutan seketika. So sama jugalah, awak hanya perlu masukkan nilai T. So saya akan tulis A sama dengan 8 tolak 4T. So A sama dengan 8 tolak 4 darab bracket. Bracket dia kita nak masukkan T sama dengan 4. Okay, 8 tolak 16, negatif 8. Okay, negatif 8, apa maksud takrifan negatif 8? Okay, negatif 8 bermaksud zarah itu sedang mengalami nyah pecutan, betul kan? Okay, zarah itu sedang menyusut, halajunya menyusut. So negatif 8 maksudnya nyah pecutan. Apa maksudnya pecutan? Halaju dia menurun atau menyusut. Dia memperlahankan kelajuan, memperlahankan halaju. Okey, soalan B itu kan masa apabila halaju zarah itu maksimum. Okey, ini term dia, halaju maksimum. Halaju maksimum tu kalau awak graf halaju dengan ni maksimum, maksudnya kalau kata graf awak graf bentuk parabola masam, ni halaju maksimum, kecerunan dia kosong. Kecerunan tangent apa maksudnya? Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2, maksud V bagi T. V bagi T ni apa? V bagi T ni pecutan. Halaju bagi masa kan pecutan. So kat sini kalau ingat apa kecerunan dia, ingat tak gambar orang tu? Positif, kening atas, kening bawah. Ni tak tertakrif. Kalau macam ni kosong. Kalau masih ingat lah. So kalau garisan tangent dia macam ni maksudnya kecerunan dia kosong. So kat situ
kita boleh garis kat sini, kita tulis A sama kosong. Okay, so 8 tolak 4T sama dengan kosong. Okay, negatif ni bawa ke sana. Jadi 4T, sini 8. So T sama dengan 8 bagi 4, 2. T sama dengan 2. Okay, soalan C, tentukan julat. Julat masa apabila laju zarah itu menokok. Menokok tu bertambah. Laju zarah bertambah. Maksudnya dia melajukan kenderaan dia. Dia menambah dia punya laju. So dia ada pecutan kat situ. Berapa pecutan dia tak tahu, tapi pecutan dia mesti lebih besar pada kosong. So A lebih besar pada kosong. So 8 tolak 4T lebih besar pada kosong. Okay, untuk julat ni apa beza dengan yang atas? Yang atas ialah fungsi kuadratik. So bila nak selesaikan ketaksamaan kuadratik, kita akan lukis graf. Untuk yang ini adalah linear. So tak ada graf. Tak ada graf kuadratik kat sini. So kita hanya perlu ni pindahkan ke sana. Saya suka pindahkan apa yang kita nak. Boleh ubah yang kita nak tu kita jadikan dia positif. Saya tak suka tukar dia punya simbol. Nak tukar simbol tu kena ikut dia punya hukum ketaksamaan. So yang ini saya dapat ada peluang untuk jadikan dia positif, saya bawa ke sana. So dia jadi 4T kat sini. Okay, so ini 2. Okay, saya kena letak pembeli ubah saya di sebelah kiri perkara rumah saya kan. So saya tengok dia punya mulut ni menghadap 2. So dia jadi macam ni. Okay, satu lagi syarat. Kalau awak faham T kurang pada 2 ni, jawapan awak tak berapa lengkap sebab T kurang pada 2 memang betul. Tapi T hanya berhenti sampai kosong sahaja. Dia takkan ada negatif. Kalau kurang pada 2 ni maksudnya negatif 1, 2, 1, kosong, negatif 1, negatif 2. Tapi kita melibatkan masa. Masa kita tak boleh T tu negatif. So saya akan tulis bawah ni, T memang kurang pada 2 tapi dia berhenti setakat kosong je. So dia ada tanda sama sini. T sama dengan kosong masih ada. Tapi dia lebih besar atau sama dengan kosong. Dia tak boleh ada negatif 1. Dia tak boleh negatif 0.5 ke negatif 0.1 saat, tak boleh. So T kurang pada 2 betul. Tapi awak letakkan syarat T tu nilai akhir dia mesti kosong. So kosong tapi tak boleh kurang pada kosong. So saya kena emphasize kat sini. Sebab T tak boleh negatif. Faham tak ni? Saya tinggalkan 2 jawapan. Anda kata skema jawapan nak jawapan macam ni je, saya dapat markah. So dia ni dia takkan tengok lah. Melainkan awak pergi letak sini tanda indikator ni. Anda kata jawapan yang diberi dia nak macam ni. Ataupun awak typo ke apa kan. Awak pergi tulis jawapan akhir. Sebenarnya jawapan itu dah betul dah. Tapi awak pergi letak lah satu lagi. Awak kata sebenarnya cikgu pernah cakap ni. Tapi sebenarnya benda tu awak salah faham. Contohnya awak pergi letak tanda indikator ni. Ataupun letak ni. Ataupun letak marker. Ataupun jawapannya, kesimpulannya. Benda tu lah ayat-ayat tu. Pemeriksa keteras tengok dekat bawah ni. So dia ingat ni jawapan akhir awak. So dia akan cakap ni jawapan akhir. So salah. Tak dapat jawapan lah nanti. So tolong jangan tulis apa-apa indikator untuk mengatakan itu jawapan akhir. Tulis macam ni pun orang kata pemeriksa terus nampak ni tanda right ni maksudnya orang ni kata jawapan dia ni lah kot. So tak boleh. Sama dengan ni pun tak boleh Okay, ni clear tak pasal kosong T lebih besar atau sama dengan kosong ni faham Kalau faham tolong raise hand. Okay, good. Kalau tengok jawapan Putet, dia bagi jawapan macam ni. Tapi saya nak bagi tahu awak, T tu tak boleh kosong. T tu tak boleh kurang pada kosong. So masa tu tak boleh negatif. So awak kena bagi 2 jawapan lah kalau nak be confirm. Tapi yang saya pasti yang ini betul.